Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, uh, hari ini saya buat satu live uh, tergempar lah, boleh dikatakan live tergempar bagi mengulas, memperinci dan sekaligus mengulas, memperinci dan memberi sedikit sebanyak pendapat saya berhubung kenyataan terkini yang tengah dilontarkan, diwar-warkan oleh beberapa pihak yang berkait dengan blok kerajaan. Khususnya saya nak bermula dengan kenyataan Datuk Seri Datuk Seri Abdul Hadi Awang, iaitu Presiden PAS. Jadi saya minta semua orang like dan share ramai-ramai supaya kebenaran yang akan saya sampaikan ini boleh sampai ke telinga-telinga mereka yang ianya ditujukan. Ya, jadi bagi mereka yang inginkan kebenaran, yang ingin tahu apa sebenarnya konsep kerajaan gagal ini, siapa yang pencetusnya, ya, hari ini saya akan jelaskan, hari ini saya akan dedahkan supaya anda tidak terpengaruh dengan propaganda palsu pihak-pihak tertentu yang sama ada berada di dalam blok kerajaan atau berkait dengan blok kerajaan. Okey, jadi ini yang ditunggu-tunggu dan ditanya-tanya oleh ramai pihak. Jadi kalau ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana, ulang siaran. Saya akan, atau refresh ya, saya akan ulang siaran sebab siaran-siaran saya ni banyaknya diganggu. Baik, saya mulakan ya. Semenjak kejatuhan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, sudah ada satu gerakan oleh pihak-pihak propaganda tertentu yang sama ada bersangkut paut secara langsung atau tidak langsung dengan blok kerajaan bagi mewar-warkan propaganda kononnya kerajaan gagal ini adalah satu komplot melibatkan Pakatan Harapan. Okey, Pakatan Harapan. Jadi contohnya jika kita melihat kenyataan terkini Hadi Awang, iaitu Presiden PAS, dia menitik beratkan politicking yang kononnya dibuat oleh Pakatan Harapan. Ya, dia beri penumpuan terhadap Pakatan Harapan dan dia menyuarakan kegagalan Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional, ya, dan kononnya ianya masih kerajaan Perikatan Nasional dan banyak-banyak kenyataan juga dibuat berhubung dengan kerajaan gagal ni yang disangkut pautkan dengan Pakatan Harapan. Okey. So hari ini saya akan jelaskan secara terperinci, nombor satu, tang mana penipuan Hadi Awang dan pihak-pihak yang bersangkut dengan blok kerajaan. Nombor dua, saya akan menghujahkan dengan teliti apa maksud sebenar blok kerajaan, dan yang paling penting saya akan menjelaskan berhubung dengan bezanya pembangkang dengan Pakatan Harapan. Baik, saya mula dengan ketiga tu. Jadi saya rasa satu Malaysia tahu bahawa bila kita sebut pembangkang ni, pembangkang tidak sama dengan Pakatan Harapan. Ya, Pakatan Harapan blok terbesar dalam pembangkang, tetapi pembangkang lebih dari Pakatan Harapan. Ya, ada juga pihak-pihak lain, parti-parti lain seperti Parti Warisan, seperti Parti Pejuang dan sebagainya, dan calon-calon bebas yang bukannya berada dalam blok kerajaan boleh dikategorikan sebagai pembangkang tetapi bukannya Pakatan Harapan. Jadi perang psikologi ini sedang ditimbulkan, kononnya pembangkang sama dengan Pakatan Harapan. Ini adalah satu kepalsuan yang paling nyata yang tidak ada sesiapa boleh pertikaikan. Okey, dekat situ dah nampak sikap tidak matang pemimpin politik PAS yang hanya menumpukan Pakatan Harapan. Kedua, penipuan kononnya konsep kerajaan gagal ni ataupun usaha menggulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin atau kerajaan pimpinan Perikatan Nasional ni adalah kerja Pakatan Harapan. Sebenarnya, kalau saudara-saudari buat congakan, seluruh pembangkang bersepadu, iaitu Pakatan Harapan dan yang bukan Pakatan Harapan, iaitu Pejuang, Warisan dan sebagainya, seluruhnya bersatu padu bahawasanya kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah gagal. Dan tang mana dia gagal, saya akan jelaskan secara terperinci selepas ini.
Okey, nombor 1, ianya bukan Pakatan Harapan, ianya seluruh pembangkang. Nombor 2, dengar baik-baik. Majoriti ahli parlimen yang mewakili suara rakyat majoriti telah mendakwa bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal. Okey, macam mana saya boleh berkata demikian? Sebabnya bukan hanya pembangkang yang melaung-laungkan bahawa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal, bahkan berbelas ahli parlimen dari UMNO. Malah saya nak jelaskan satu lagi penipuan Hadi Awang, iaitu bukannya pembangkang yang cuba menggulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi hakikatnya ialah pihak yang berjaya gulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin ialah UMNO. Siapa UMNO? Sekutu PAS di dalam blok kerajaan, dan yang paling ketara, sekutu PAS di dalam Muafakat Nasional. Jadi selagi PAS bersama UMNO di dalam Muafakat Nasional, secara tidak langsung Muafakat Nasional telah terlibat dalam penggulingan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi Hadi Awang sebagai seorang tokoh yang menggelar diri dia tokoh Islam, jangan memperdaya ummah, jangan memperdaya rakyat bahawa Pakatan Harapan sama ada telah cuba atau berjaya gulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin atau tengah berpolitik, kerana sekutu PAS sendiri, sekutu Hadi sendiri di dalam Muafakat Nasional terlibat secara langsung, malah berjaya gulingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu UMNO. Menerusi penarikan sokongan secara rasmi 15 ahli parlimen dari UMNO dan terhadap Muhyiddin Yassin. Okey? So ini Hadi, tolong jangan menipu memperdaya ummah, ianya adalah satu dosa. Ya? Tujuan saya membuat live ni bukannya nak ungkit-ungkit kembali kerajaan gagal. Tujuan saya membuat live ni ialah untuk menegur Hadi dan menegur pemimpin-pemimpin blok kerajaan, jangan memperdaya rakyat dengan kepalsuan propaganda palsu, kerana ini akan meningkatkan lagi suhu politik. Bukannya kita yang berpolitik, tetapi mereka berpolitik dengan propaganda ini. Apabila mengulangi penipuan ni, ianya akan dapat maklum balas, ianya akan dapat respons, ianya akan dapat tentangan dari pembangkang. Bila dapat tentangan ni, kemelut politik ni tidak akan berakhir. Bermakna pencetus kemelut politik selepas kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tumbang adalah pihak-pihak dalam blok kerajaan. Sama ada pemimpin blok kerajaan sendiri ataupun laskar-laskar cyber dia dan blogger-blogger cyber dia yang sedang mengungkit-ungkit perkara ni dengan kepalsuan, menyebabkan kemarahan puak pembangkang. Sebabnya yang menggulingkan secara langsung Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah sekutu mereka dalam kerajaan sendiri, iaitu UMNO. Lebih spesifik lagi adalah kluster mahkamah yang diketuai oleh Najib Tun Razak dan Zaid Hamidi. Ya. Dan kluster mahkamah ini telah menggunakan loophole dalam perlembagaan persekutuan, bergaduh dengan rakan-rakan mereka sehingga kerajaan tumbang, kemudian ubah Perdana Menteri dan berbaik semula, menyebabkan blok kerajaan sama diwakili oleh semua orang sama dalam kerajaan yang gagal dahulu. Bermakna puak yang ada sekarang ni dalam kerajaan ni, di mana 90% muka-muka menteri dan timbalan menteri ni sama dengan kerajaan Muhyiddin, adalah blok yang terbukti gagal. Jadi kalau nak teruskan berpolitik, saya nasihatkan Hadi dan pemimpin-pemimpin blok kerajaan dan juga blogger-blogger dan laskar-laskar cyber mereka, kalau nak teruskan berpolitik dengan kebenaran. Kalau tidak, jangan buat tomahan palsu untuk meningkatkan suhu politik negara. Sebab anda sedang meningkatkan suhu politik negara, bukan kami. Ya? So saya rumuskan, kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sememangnya gagal telah ditumbangkan. Ya, pencetus ya yang benar-benar menyebabkan tumbang adalah UMNO. Dengan penarikan sokongan 15 ahli parlimen UMNO.
So Hadi jangan tipu. Lagi satu penipuan oleh orang-orang blok kerajaan adalah kononnya kerajaan ini, Pakatan Harapan gagal menumbangkan kerajaan sebab ia masih Perikatan Nasional. Jadi di sini kita dah tahu, saya dah jelaskan, ini bukan kerja Pakatan Harapan, ini bukan kerja pembangkang. Tapi apa pun jangan menipu. Menurut Perlembagaan Persekutuan, apabila Perdana Menteri letak jawatan, kerajaan yang dipimpinnya automatiknya tumbang kerana kabinet ahli-ahli jemaah menteri ini kena letak jawatan. Jadi mana-mana kerajaan yang ditubuhkan selepas itu, walaupun melibatkan orang-orang sama, adalah kerajaan baru. Nama tu tak penting. Perlembagaan Persekutuan tak pernah menitik beratkan bahawa kerajaan tu perlu ada nama sekian-sekian atau peraturan-peraturan yang perlu dituruti untuk menamakan satu kerajaan. Nama tu, itu masalah peribadi orang-orang yang terlibat dalam Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Tetapi ini kerajaan baru. Dalam perlembagaan, dari sudut perlembagaan, ini kerajaan baru. Jadi kenyataan Hadi kononnya tak berjaya meruntuhkan kerajaan adalah salah. Ini adalah kerajaan baru dan UMNO telah berjaya meruntuhkan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan cara yang pelik. Mereka menggelar kerajaan tu gagal, kemudian menarik sokongan. Lepas tu kerajaan tu tumbang, mereka bersekongkol kembali dan letak orang mereka sendiri sebagai Perdana Menteri dan menggelar sekarang dah baik. Walhal kerajaan ni 90% terdiri dari orang-orang sama, yakni kumpulan yang gagal. Kalau dulu, Hadi perlu tahu siapa yang paling lantang mendakwa kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin gagal. Najib. Malah Najib terkenal dengan ungkapan dia, gagal segagal-gagalnya. Okey? Najib ni siapa? Sekutu Hadi. Sekutu Hadi dalam mana? Sekutu Hadi dalam Muafakat Nasional. Maknanya, Sekutu Hadi dalam Muafakat Nasional lah salah seorang yang paling lantang menggelar kerajaan sekutu dia sendiri gagal. Gagal segagal-gagalnya. Ya. Dan kemudian tiba-tiba sekarang, walaupun blok gagal yang sama menerajui kerajaan, tiba-tiba Najib dah okey. Maknanya Najib atau Sekutu Hadi dalam kerajaan, dalam Muafakat Nasional, telah menipu rakyat. Najib, Zahid, semuanya telah menipu rakyat. Jadi ada agenda. Apakah agenda dia? Itu saya akan buat dalam live berasingan. Ya, saya akan buat dalam live berasingan. Tapi untuk live ni, anda perlu faham apa yang telah berlaku. Baik, terakhir sekali, sebelum saya ambil soalannya, jadi bila saya beri isyarat, anda boleh berikan soalan anda. Jadi, apakah maksud kerajaan gagal? Jadi sekarang ni, blogger-blogger Laskar Cyber yang berkait dengan blok kerajaan tengah mewar-warkan kononnya PH gagal. Sebab apa? Oh, kes tinggi di Selangor, PH gagal. Oh, air di Selangor ada masalah, PH gagal. Oh, ada hutan yang telah dinyahwartakan, PH gagal. Itu bukan kegagalan. Tidak ada kerajaan yang lari dari kesilapan. Tetapi kerajaan pimpinan Muhyiddin tetap gagal. Blok yang ada sekarang ni yang terlibat dalam kerajaan pimpinan Muhyiddin tetap gagal. Kegagalan ini telah diakui sendiri oleh blok yang ada sini kerana pada ketika dulu apabila mereka duduk bersama Muhyiddin, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap Yang di-Pertuan Agong, Tun menjadi seorang sahaja pemimpin politik, parti politik yang memberi satu jalan penyelesaian bagaimana nak atasi kemelut politik, sosial, ekonomi dan kesihatan negara kepada Agong. Yang lain semua mengaku bahawa mereka masuk menghadap Agong, mereka hanya bercerita berkenaan dengan perlunya darurat ditamatkan atau perlunya parlimen bersidang. Hanya Tun seorang beri jalan penyelesaian. Selepas itu, kerajaan pimpinan Muhyiddin tanpa segan dan silu, dia ciplak bulat-bulat ya, cadangan Tun, iaitu Majlis Pemulihan Negara. Ya, dia ciplak. Itu sebenarnya adalah satu pengiktirafan terhadap kehebatan Tun dan kehebatan cadangan Tun dan pengakuan bahawa kerajaan pimpinan Muhyiddin tidak ada idea bagaimana nak menangani masalah sosial, politik, ekonomi dan kesihatan negara. Malangnya, apabila dia ciplak,
dia tidak dapat menunjukkan apa-apa prestasi atau pencapaian disebabkan masalah-masalah kerajaan yang ditubuhkan. Jadi ciplak pun tak boleh buat. Malah cara dia ciplak pun dia tak ikut 100% idea tu. Dia tubuhkan MPN. Tetapi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sendiri menerajui MPN. Jadi ianya menimbulkan satu suasana pelik di mana Muhyiddin sebagai pengerusi MPN menasihati Muhyiddin sendiri sebagai Perdana Menteri tentang apa yang perlu dibuat. Tak masuk akal. Buat apa Muhyiddin kalau begitu buat apa nak tubuhkan MPN, sedangkan Muhyiddin dah menerajui satu pentadbiran dengan lantikan yang terbesar dalam sejarah, merangkumi juga 70 menteri dan timbalan menteri. Dia juga mengerusikan Majlis Keselamatan Negara yang menasihati dia apa yang nak buat. Jadi buat apa nak tubuhkan MPN? Ia tak menepati tu. MPN yang ditubuhkan tu tidak bebas daripada kerajaan dan tidak menjawab secara langsung kepada Yang di-Pertuan Agong seperti mana yang dikehendaki oleh Tun. Malah MPN itu tidak ada kuasa tadbir urus yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau Muhyiddin nak ikut nasihat Tun, dia perlu kurangkan saiz kabinet dia dan kemudian lantik Tun sebagai pengerusi MPN dan kemudian beri kuasa-kuasa tadbir urus tertentu kepada MPN untuk menangani wabak COVID. Jadi tang situ dah gagal. Dan itu adalah pengakuan kerajaan bahawa dia gagal. Dan segala nilai-nilai ambang yang telah ditetapkan oleh kerajaan sendiri sah gagal dicapai. Sehingga mereka menukar nilai ambang dan kemudian dia bercerita seolah-olah dia dah berjaya dengan merujuk kepada nilai ambang baru. Babak dia gagal nilai ambang lama tu, dia senyapkan. Itu hakikat. Dia tak berjaya nak menurunkan jumlah angka COVID. Malah dia tak berjaya menunaikan janji dia untuk menutup penuh sektor ekonomi dan sosial. Kerana dia tak boleh kawal kerajaan dia. Kerana menteri-menteri bergaduh. Sehingga walaupun dikatakan total lockdown, tetapi sektor yang paling utama dikaitkan dengan wabak COVID atau kluster COVID iaitu sektor industri ni, perkilangan ni, buka berluasa. Beratus ribu buka. Jadi mustahil. Depan mata ada data, kemudian ada laporan-laporan dari badan-badan dunia termasuk yang terkini oleh Bloomberg yang mengesahkan Malaysia mempunyai pencapaian terburuk dalam menangani wabak COVID dari sudut resilience, dari sudut vaksinasi, pelbagai sudut yang telah kematian dan sebagainya, pelbagai sudut yang telah dinyatakan di situ dalam skala mereka apabila membandingkan 53 negara. Ini adalah depan mata, ini adalah berdasarkan data, ini adalah berdasarkan pencapaian, ini bukannya propaganda. Kalau nak tahu propaganda, macam Hadi cakap tu, itulah propaganda. Pakatan Harapan. Walhal Hadi lupa cerita bahawa pihak yang sebenar-benarnya telah menjatuhkan kerajaan pimpinan Muhyiddin adalah sekutu dia dalam Perikatan Nasional, dalam Muafakat Nasional, iaitu UMNO. Dan pihak yang paling lantang melaung-laungkan kerajaan gagal yang didakwanya segagal-gagal mungkin adalah Najib. Sekutu dia dalam Muafakat Nasional. Jadi sebagai tokoh Islam, jangan memperdaya rakyat lagi. Dahlah petik dalil tak habis-habis. Kini nak memperdaya rakyat, nak memperdaya ummah, jangan. Okey, nyatakan kebenaran seperti saya berhujah sekarang ni, inilah kebenaran. Kegagalan dia kerajaan lepas bukan takat situ saja. Politik darjat tu sah wujud. Ada report-report menunjukkan perbezaan antara cara tindakan diambil jika mereka adalah terlibat dengan blok kerajaan berbanding dengan rakyat biasa. Ini bukannya satu rekaan. Ada gambar Muhyiddin tidak pakai pelitup muka, disenyapkan. Ada macam-macam bukti lain, disenyapkan. Dari banyak sudut. Pengingkaran titah agung, mencabar agung di umum. Ini bukannya satu benda yang dimimpikan oleh saya. Ini benda yang terang-terang di depan mata.
mencabar kuasa agung. Blogger-blogger laskar-laskar yang sama ni yang tengah memainkan propaganda kononnya Pakatan Harapan lah yang terlibat dalam kempen kerajaan gagal ni, inilah orang-orang sama yang memfitnah Agong. Oh, Agong ni dia tak nak lantik Ismail Sabri sebab ini sebab itu. Dia serang Agong. Ya. So inilah yang saya nak jelaskan kepada anda, dan saya minta jasa baik anda untuk war-warkan perkara ni, sebab yang tengah menimbulkan, mencetuskan peningkatan suhu politik adalah pemimpin-pemimpin tertentu dalam kerajaan dan blogger-blogger mereka dan laskar-laskar cyber mereka. Bila saya berjuang, saya menepati apa yang saya janjikan. Saya dah janjikan, walaupun saya tahu kerajaan ni terdiri dari kumpulan yang sama yang telah gagal sebelum ni, tapi saya dah beritahu kita tak boleh lagi mengkritik secara membinasa, kita perlu mengkritik secara membina. Inilah saya kritik secara membina. Saya minta semua berhenti politik propaganda yang memalukan ini dan membantu bersama-sama berjuang untuk menangani wabak COVID ni, agar wabak COVID ni dapat dijinakkan dan PRU dapat diadakan segera. Okey, so jika ada soalan anda boleh mula bertanya dari sekarang. Okey. Satu, sebelum sementara menunggu soalan, satu yang saya nak beritahu ialah memang saya tahu menghampakan cara, boleh tanya soalan mula sekarang ya. Memang menghampakan cara Ismail Sabri menubuhkan kabinet ni. Ianya memang dari dasarnya adalah kabinet kita semula. Ya. Sebab tak kira lah dia ubah kementerian ni ke kementerian tu, tapi bila dah 90% muka sama ni, ianya kita semula saling kulit je. Dan kumpulan dalam blok kerajaan adalah kumpulan sama yang terlibat dalam kegagalan kerajaan terdahulu. Jadi sepatutnya kabinet tidak sebesar ni. Sepatutnya Ismail Sabri tubuhkan kabinet kecil dan lantik Tun sebagai pengerusi MPN dan agihkan kuasa tadbir urus dan bekerja bersama-sama dengan pembangkang untuk mengatasi wabak COVID. Hadi lupa cerita yang pembangkang memang nak bekerja sama, tapi yang gagal untuk mengurangkan saiz kabinet adalah sekutu mereka sendiri, itu Ismail Sabri. Hadi lupa cerita. Ya? Hadi lupa cerita. Sebab maklumlah, menteri-menteri dan timbalan-timbalan menteri dari PAS pun ada. Sepatutnya Hadi kalau ikhlas, dia akan beritahu buat apa nak kabinet besar ni. Kalau dah iktiraf cadangan MPN Tun, maka lantiklah Tun sebagai pengerusi MPN. Kurangkan saiz kabinet, agihkan kuasa tadbir urus. Dia tak nak. Dia sedang berpolitik tak tentu hala dan berpropaganda. Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya akhiri live. Ya. Baik, sementara menunggu soalan ya. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Okey, saya akan ambil 1-2 soalan. Ya. So itulah mesej saya, dan sebarkan mesej ni. Kita nak hentikan propaganda tak tentu hala. Ya. So bila pemimpin sendiri di semua ni terlibat dalam propaganda, maka mereka sebenarnya sedang mencarca merbakan situasi sekarang yang dah sedia carca merbah, yang dah sedia tak masuk akal. Saiz kabinet tak masuk akal apa pun, tapi orang diam. Orang diam sebab orang tak nak carca merbahkan keadaan. Tapi dia sedang carca merbahkan. Tak tahu apa yang ingin dicapainya. Ya, apa agenda Adi ni? Apa agenda blogger-blogger yang terlibat berkait ni? Okey, jap ya. Laskar ni saya buang lah. Okey. Okey, Metha Joka. Kenapa tidak lantik Kuli sebagai Menteri Kewangan memandangkan pengalaman yang baik? Banyak. Okey, saya ringkaskan lah. Kabinet ni tidak masuk akal. Dan boleh diklasifikasikan kumpulan yang ada sekarang ni, gerombolan yang ada sekarang ni sebagai pentadbir ni adalah gerombolan gagal yang sama yang terlibat dalam kerajaan terdahulu. Dan Ismail Sabri telah gagal melakukan apa-apa untuk mengubah kesilapan yang dilakukan oleh Muhyiddin. Tengok saiz kabinet cukup. Ya. Okey. Jadi nak jelaskan mengapa dia tak lantik ni, tak lantik, susah. Ya, susah.
Ya. Asmah Lajli. RJ, apakah PM9 kena COVID sebab takut buka parlimen? Itu saya tak tahulah. Ya. Muhammad Tazali cek. Ya. Okey. Apakah mohon pencerahan, apakah dapatan RCI berhubung tabung haji? Saya tak tahu. Saya tak tahu lagi. Tapi berkenaan dengan RCI yang diminta oleh Zahid dan UMNO ni berhubung dengan dakwaan Tommy Thomas ni, saya akan ulas tidak lama lagi. Okey, satu lagi soalan. Tun M perlu mempengerusi Majlis Pemulihan Negara. Muhammad Syamri Madho. Setuju. Lagi satu soalan, kemudian saya akan akhiri live ni. Okey, kalau tak ada soalan, setakat ni sahajalah. Okey, jadi Cian Ye. So sekarang Najib dan Zahid dah menang kan? Kita tak tahu sebenarnya yang disyaki sekarang ni adalah Ismail Sabri ni adalah dia memang orang atau sekutu Najib. Jadi sekarang ni disyakilah, kalau dengar orang ramai tu dia kata, oh, Ismail Sabri ni boneka Najib. Apa pun saya akan ulas di masa akan datang. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa share ramai-ramai. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam kuasa ketiga.